Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Islam, KSSM, Pendidikan Khas Tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk dalam unit 14, Cara Bersuci dalam Islam. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyebut maksud taharah ataupun bersuci. Dan yang kedua, murid dapat menyenaraikan 3 kepentingan bersuci. Okey, mari kita mulakan. Yang pertama sekali, cikgu akan jelaskan mengenai pengertian bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci kita panggil ataupun nama yang sama adalah dalam bahasa Arab kita sebut taharah. Okey, bersuci iaitu taharah menurut bahasa bermaksud bersih atau suci. Bersuci menurut istilah pula ialah menyucikan badan, pakaian dan tempat daripada hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Okey, di sini kamu perlu tahu bila soalan bertanyakan mengenai pengertian, pengertian terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Kamu kena tahu biasanya kalau menurut bahasa pendek je. Yang menurut istilah maksud dia lebih panjang. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan bersuci. Kenapa kita diberi penekanan untuk menjaga kebersihan ataupun bersuci dalam kehidupan seharian kita? Okey, yang pertamanya bersuci adalah ibadah sah dan diterima Allah. Bermaksud sekiranya kamu bersuci ataupun menyucikan diri sebelum untuk melakukan ibadah, bermakna ibadah kamu selepas itu adalah diterima dan sah di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, apabila kamu menjaga kebersihan ataupun mengamalkan bersuci dalam kehidupan harian, kamu akan terhindar daripada segala penyakit. InsyaAllah. Okey. Apa maksud hadas? Okey, info hadas ialah keadaan seseorang yang tidak suci dan menghalang seseorang daripada melaksanakan ibadah tertentu. Okey, seterusnya mari kita lihat rukun ataupun cara-cara berwuduk. Seperti yang kita tahu, berwuduk adalah syarat wajib sebelum seseorang itu menunaikan ibadah ataupun solat. Okey, yang pertama, apakah dia rukun yang pertama? Yang pertama, mestilah membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua-dua belah tangan. Okey, yang ketiga, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang keempat, bergumur-gumur. Yang kelima, membasuh seluruh bahagian muka beserta niat. Iaitu apa dia niat? Niat berwuduk ialah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, yang keenam ialah membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Yang ketujuh, menyapu sebahagian kepala. Yang ke-8, membasuh kedua-dua belah telinga. Yang ke-9, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Dan yang ke-10,
tertib, iaitu perlakuan wuduk mengikut urutan. Okey, apa yang cikgu harapkan adalah kamu mengetahui turutan turutan mengambil wuduk dengan betul dan sempurna. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada tajuk tayamum. Apa itu tayamum? Okey, tayamum ialah menyapu muka dan kedua-dua belah tangan hingga siku dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, tayamum difardukan sebagai ganti wuduk atau mandi wajib. Okey, bila kita perlu bertayamum? Bila? Okey, apabila tiada sumber air yang ditemui dalam sekeliling kawasan rumah kamu. Bermaksud kamu terputus bekalan ataupun sumber air. Maka kamu perlulah bertayamum. Syarat bertayamum adalah kita perlu menggunakan debu tanah. Okey, berbeza dengan berwuduk, kita menggunakan air mutlak. Itu adalah beza antara berwuduk dan bertayamum. Okey. Tujuannya adalah sama Berwuduk dan bertayamum ni tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah seperti menunaikan solat dan membaca Al-Quran. Itu adalah contoh-contoh ibadah yang memerlukan kita untuk berwuduk ataupun bertayamum. Okey, mari kita lihat rukun bertayamum. Okay, yang pertama, mestilah membaca basmalah dan menghadap kiblat. Yang kedua, menekap kedua-dua belah tapak tangan pada debu. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, menyapu debu tanah sekali lagi ke muka beserta niat. Bagaimana niat bertayamum? Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan solat kerana Allah Ta'ala. Dan yang kelima, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan akhir sekali adalah tertib. Okay, orang yang berhadas tidak bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun pada hakikatnya kelihatan bersih di sisi manusia. Oleh hal yang demikian, orang yang berhadas kecil wajib menyucikan diri dengan berwuduk atau bertayamum. Okey, bila hadas kecil itu berlaku, kita boleh lihat di sini. Contoh-contoh hadas kecil, dia berbeza dengan hadas besar. Okey, untuk minggu ini cikgu akan menerangkan hadas kecil dahulu. Okey, yang pertamanya adalah keluar angin, iaitu kentut. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa lapik. Okey, itu adalah contoh-contoh hadas kecil. Okey, setakat ini sahaja penerangan cikgu mengenai bersuci dalam kehidupan seharian kita. Yang ini yang pertamanya tadi cikgu telah menerangkan pengertian bersuci. Yang kedua, kepentingan bersuci. Seterusnya, cikgu telah menerangkan mengenai rukun-rukun berwuduk. Dan yang akhir sekali, cikgu telah menjelaskan mengenai rukun-rukun dalam bertayamum. Okey, setakat ini sahaja. Kita akan berjumpa di lain masa. Okey, lembaran kerja nanti cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.